Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy pernah cakap, Abang Boy memang big fan kepada cerita-cerita psychological thriller ni. Korang cakap je lah cerita apa, The Bone Collector, Saw, Hannibal franchise, The Serbian film, Hostel, Seven, macam-macam lagi lah. Tapi yang betul-betul buat Abang Boy rasa teruja adalah filem yang diinspirasikan daripada kisah jenayah yang sebenar. Dia punya tu lain macam tu. Abang Boy tak tahulah pasal. So hari ni kita akan korek koleksi cerita movie-movie yang Abang Boy dah tengok yang diinspirasikan daripada kisah ataupun legenda yang sebenar. So sediakan popcorn siap-siap, get ready, let's go. Movie ni berkisahkan tentang sebuah family yang dalam perjalanan merentas negeri menggunakan caravan. Akan tetapi bila sampai di kawasan gurun di Nevada, mengalami kecelakaan jalan raya. Dalam pada masa yang sama, keluarga ini telah diintip dan distok oleh satu kumpulan manusia yang kelihatan cacat, dan later didapati mereka ni adalah daripada klan memakan manusia. Menurut penulis movie The Hill Have Eyes, pada tahun 1977, Wes Craven, movie ini diambil inspirasi daripada salah satu legenda Scotland yang mengenai satu keluarga yang mempunyai satu kegemaran yang pelik, iaitu memakan daging manusia. Ini adalah keluarga Alexander Sonny Bean. Alexander Sonny Bean dikatakan dilahirkan pada kurun ke-16. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang biasa-biasa je di daerah East Lothian. Semasa membesar, dia cuba untuk hidup sebagai orang biasa, iaitu pekerjaan bapa dia pengurit longkang untuk saliran air dan kerja-kerja ladang seperti adik-beradik dia yang lain. Tapi si Alexander ni tak tahulah apa kena dengan dia. Dia merasakan apa yang dibuat tu macam tak best. Dia tak suka. Memilih siap. Kau nak kerja apa? TikTokers. Pada awal remaja, dia meninggalkan kampung halamannya dan cuba untuk explore dunia. Pada time ni lah dia bertemu dengan buah hatinya yang bernama Black Agnes Douglas, yang sama juga perangai dengan si Alexander ni. Pemalas, tak suka ambil tahu hal orang, buat kepala sendiri. Ada yang mengatakannya si Black Agnes ni adalah seorang ahli sihir. So tak berapa lama selepas tu, dorang pun berkahwin dan cuba untuk memulakan kehidupan mereka sebagai suami isteri. Akan tetapi disebabkan dorang ni tak suka sangat nak buat kerja macam orang-orang biasa, dorang beralih kepada kehidupan jenayah. Dorang merompak ahli-ahli saudagar yang selalu berulang-alik daripada satu bandar ke bandar lain untuk menjual. Dorang ni selalu sangat membawa sampaikan dorang ni diletakkan dalam list paling wanted pada ketika itu. So dorang berdua pun cuba melarikan diri, dan dalam percubaan dorang tu, dorang telah temui satu gua yang bernama Banyan Head. Kedudukan gua ni sangat-sangatlah strategik. Pintu masuk gua tu menghadap ke laut, dan jalan masuk ke pintu tu pula dibanjiri oleh air pasang 2 kali sehari. Tempat tu memang tak ada orang suspek, manusia akan tinggal di situ. Dorang tinggal dekat dalam tu selama 25 tahun guys. Dalam pada masa yang sama, Alexander Sonny Bean dan Black Agnes mempunyai 6 orang anak perempuan, 8 orang anak lelaki, 16 orang cucu perempuan dan 18 cucu lelaki. Semua ini adalah daripada hasil incest. Dalam erti kata lain, sumbang mahram. Mak dengan anak, anak dengan bapa, anak dengan anak, cucu dengan atuk, and so on. You get the idea. Disebabkan ini, kebanyakan anak-anak kelahiran dorang ni cacat tau. Ada yang daripada cacat fizikal, ada yang daripada segi mental. Seramai 48 orang selama 3 generasi adalah hasil daripada sumbang mahram. Lain macam level gila dorang ni. Benda ni mengingatkan Abang Boy tentang satu family dekat US yang mengamalkan hidup macam ni. Cerita pasal Whittaker's family. Untuk tahu lebih lanjut, korang boleh check out channel Nina Story. Dia ada featured pasal cerita ni. So disebabkan banyak mulut nak kena bagi makan, dia melakukan rompakan dengan lebih kerap. Dan somewhere along the line, dia merasakan yang kalau dia dapat hilangkan mayat-mayat orang yang telah dirompak ni, pihak berkuasa akan susah untuk mengesan dia. So tiba-tiba dia dapat satu idea.
Apa kata kalau dia jadikan mayat itu semua sebagai sumber protein untuk dia dan family dia? Gila betul. Anak-anak dia dapat makan dan pihak berkuasa pun susah nak tangkap dia. Maka bermulalah aktiviti merompak dan cannibalism bagi keluarga Sonny Bean. Ada kalanya dalam rompakan, anak-anak dan cucu-cucu dia akan follow sekali untuk menolong Sonny Bean ni. Dan mayat-mayat mangsa akan dipotong dan dilapah untuk memudahkan tugas diorang membawa balik ke markas diorang. Dikatakan mangsa diorang ni mencecah seramai 1,000 orang, sehinggakan raja terpaksa masuk campur untuk menangani masalah ni. Raja mengerahkan 400 orang dan beberapa anjing pengesan untuk menjejak Sonny Bean. Dan akhirnya mereka telah dibawa ke gua Benan Head ni. Dan disitulah seluruh keluarga Sonny Bean telah ditangkap dan dihadapkan kepada raja. Semua ahli Sonny Bean telah dijatuhkan hukuman mati. Of course lah, zaman dulu kalau dikatakan dijatuhkan hukuman mati, bukan dibunuh je tau. Tak. Dia akan seksa dulu. Lepas puas kau diseksa, baru kau dibunuh. Setiap ahli keluarga Sonny Bean dipotong anggota tubuh mereka dan dihumban ke dalam unggun api yang besar dan disaksikan oleh penduduk sekitar. Serius guys, aksi public execution ni dah jadi macam funfair pada zaman dulu. Gila betul. Tak boleh salahkan diorang juga. Zaman dulu-dulu mana ada Netflix. So mungkin itulah cara untuk diorang berhibur kot. Mungkinlah kot. Ini adalah movie favourite Abang Boy of all time. Cerita ni mengisahkan seorang penyiasat junior yang bernama Clarice yang terpaksa mendapatkan khidmat nasihat seorang penjenayah yang sangat-sangat berbahaya yang bernama Dr. Hannibal Lecter. Dr. Hannibal ni dulunya adalah seorang ahli psikologi yang berjaya. Dia banyak menolong FBI untuk menyelesaikan kes-kes rumit dengan memberikan profil penjenayah mengikut fakta kes. Akan tetapi Dr. Hannibal ni sebenarnya adalah seorang cannibal yang sering membunuh dan memakan daging mangsa dengan menggunakan resepi-resepi moden dan menjamu makanan tu kepada tetamunya. Gila betul. Watak antagonis dalam movie ni adalah Buffalo Bill, seorang lelaki yang mempunyai obsession untuk menjadi seorang wanita. Dia punya obsession tu sehinggakan sanggup membunuh wanita-wanita hanya untuk mendapatkan kulit wanita itu. Dia akan melapah kulit tu dan menjahit semula untuk dijadikan baju untuk dipakai. Gila. So movie ni diinspirasikan oleh beberapa serial killer seperti Ted Bundy yang telah dituduh menculik, merogol dan membunuh lebih 30 orang wanita pada tahun 70-an. Gary Heidnik, salah seorang pembunuh bersiri yang telah membina sebuah penjara di bawah rumah beliau untuk dijadikan pusat penyimpanan sex slave. Dan akhir sekali Edward Gein. Dia inilah yang Abang Boy akan sembang hari ini. Ed Gein dilahirkan di La Crosse County, Wisconsin. Dia adalah anak kedua kepada Josh Philip Gein dan ibunya Augusta Wilhelmine. So si Ed ni dikatakan mengalami masalah mental daripada usia kecil lagi. Dia bukan seperti kanak-kanak lain. Ed sebenarnya mengalami masalah lembam, atau erti kata lain, Ed mengalami masalah susah untuk memahami sesuatu dan memiliki IQ yang sangat rendah. Isu kesihatan mental pada masa ni memang tak meluas macam sekarang. Diakibatkan ini, Ed membesar dalam keadaan dia dibuli oleh rakan-rakan sebaya dan mengalami masalah teruk untuk bersosial. Keadaan dia tak dibantu dengan masalah ayahnya adalah seorang penagih alkohol. Ibu dia pula adalah seorang penganut agama Kristian yang sangat-sangat hardcore. Dia dikatakan telah mengongkong kedua-dua anaknya. Dia tak membenarkan anak-anaknya bergaul dengan jiran-jiran ataupun kawan-kawan dekat sekolah dorang, sehinggakan Ed dan abangnya bagaikan hidup tersisih daripada masyarakat. Alasan yang selalu digunakan oleh ibunya adalah semua orang adalah orang jahat melainkan ibu dia sendiri. Hari-hari dia akan dedahkan kepada anak-anaknya tentang kejahatan manusia dengan membaca Bible berulang-ulang kali. Bila dorang meningkat dewasa pula, ton ceramah mak dia mula berubah daripada manusia ni jahat kepada semua perempuan di luar sana adalah jahat dan ahli neraka. Of course, kecuali mak dia lah seorang ahli syurga. Pada 1 April 1940, bapa Ed Gein meninggal dunia akibat masalah jantung. Semua ni diakibatkan oleh penagihan alkohol beliau. Benda ni telah memberi impak kepada mak Ed, sebab time ni lah mak dia semakin kuat mengingatkan anak-anak dia tentang agama dan semakin mengongkong mereka. Akan tetapi selepas pemergian bapa dorang terpaksa bekerja dengan membuat kerja-kerja rencam di sekitar bandar Plainfield. Tetapi ada satu benda yang si Ed ni suka sangat buat, iaitu babysit. Dia selalu dipanggil oleh jiran-jiran untuk menjaga anak-anak diorang disebabkan budak-budak sangat selesa dengan dia. Disebabkan IQ-nya yang agak rendah,
Ed dikatakan senang bergaul dengan kanak-kanak berbanding dengan bersosial dengan orang dewasa. Pada awal umur 30-an, abang kepada Ed telah menjalinkan hubungan dengan seorang wanita dan plan untuk berkahwin. Dan ini membuatkan ibu kepada mereka berdua menjadi sangat-sangat marah. Walau macam mana pun, dia tak mampu untuk mengongkong abang kepada Ed. Akan tetapi disebabkan kondisi mental si Ed ni, ibunya telah menghasut Ed dan untuk membenci abangnya dengan menghamburkan kata-kata di dalam Bible dan menjanjikan Ed sebagai seorang anak syurga supaya tidak meninggalkan dia. Pada 16 Mei 1944, Ed dan abangnya sedang membakar kawasan semak di area ladang mereka. Akan tetapi api menjadi terlalu marak sehinggakan mereka berdua terpaksa melarikan diri dan bomba terpaksa dipanggil. Selepas api berjaya dipadamkan, abang kepada Ed gagal ditemui dan selepas diberitahu kepada pihak berkuasa, misi pencarian dijalankan. Setelah beberapa lama, mayat abang Ed ditemui dalam kawasan tersembam ke tanah. Akan tetapi ada sesuatu yang pelik. Pihak berkuasa tak melakukan bedah siasat pun. Mereka hanya merumuskannya abang Ed mati akibat sesak nafas disebabkan kepulan asap yang terlalu banyak di tempat kejadian. Walaupun terdapat kesan luka di atas kepala mangsa. Bapa punyalah malas. So tak ada siasatan lanjut dijalankan. Ada spekulasi yang mengatakan yang si Ed ni telah membunuh abangnya dan berjaya melepaskan diri disebabkan kejadian kebakaran ni. Maka tinggallah Ed Gein bersama emaknya si Augusta, dua beranak dekat dalam rumah tu. Tak lama selepas tu, Augusta mengalami stroke dan lumpuh separuh badan dan mengharapkan Ed untuk menjaganya. Dan nasib malam menimpa Ed bila ibu dia meninggal dunia pada Disember 1945, meninggalkan dia berseorangan. Dia kehilangan satu-satunya kawan karib dan cinta hatinya. Dia hilang tempat bergantung. Dan peristiwa inilah yang menarik Ed ke dalam kegilaan yang tak boleh diterima akal. Semuanya bermula pada 16 November 1957 dengan misteri kehilangan seorang wanita yang bernama Bernice Warden yang juga seorang pemilik kedai hardware di Plainfield. Anak kepada mangsa menyedari kehilangan bila pada pukul 5 petang, kedai hardware tidak dijaga oleh ibunya dan mendapati di kaunter terdapat kesan darah yang sangat banyak. Laporan polis telah dibuat dan anak kepada Bernice memberitahu yang sebelum kehilangan tu, Ed Gein telah dilihat berada di dalam kedai tu bersama ibunya. Dan pada hari yang sama, Ed Gein telah ditahan di sebuah kedai runcit. Dia kemudiannya dibawa ke rumahnya untuk digeledah. Apa yang pegawai syarif tu jumpa membuat kebanyakan daripada mereka muntah. Dan salah seorang daripada syarif yang pada awal-awalnya sampai di tempat kejadian, dia mengalami kemurungan dan selepas beberapa bulan daripada tu, dia meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Apa yang dijumpa di kediaman Gein sangat-sangatlah gruesome guys. Buka-buka je pintu bangsal, dia mendapati mayat Bernice digantung upside down dengan perutnya terburai dan semua organ-organ dalaman Bernice telah pun dikeluarkan. Kepalanya telah dipotong dan diletakkan di dalam sebuah guni. Gila. Tak cukup dengan tu guys. Bila polis menyerbu rumah kediaman pula, dekat dapur kelihatan beberapa periuk yang telah diisi dengan daging-daging yang disyaki daging manusia. Di sebelah tu pula ada jantung yang diletakkan di dalam mangkuk. Benda yang mengejutkan adalah jiran-jiran Ed memberi kenyataan kepada polis yang Ed selalu memberikan diorang daging-daging yang telah direbus. Ed mengatakan ini adalah daging daripada binatang ternakan di dalam bangsalnya. Jiran-jiran yang mengenali Ed sebagai seorang yang pemalu dan baik tak mensyaki apa-apa pun. Tapi bila berita tentang daging manusia yang dimasak di dalam periuk dekat dalam rumah Ed ni, kecoh man. Tak pasal-pasal makan daging manusia. Kembang-kembang tekak kuih. Dekat ruang tamu pula, polis jumpa tulang-tulang manusia. Ada 10 tengkorak manusia dan ada di antara tengkorak tu telah disiat kulitnya untuk dijadikan topeng. Dorang jumpa kerusi yang diperbuat daripada kulit manusia. Kulit manusia weh. Abang boy nak tanya korang lah, korang sanggup tak duduk dekat atas kerusi tu? Tak habis kat situ guys. Ada tengkorak manusia yang dijadikan sebagai mangkuk makanan, alat kelamin wanita yang dipotong dan diletakkan dalam kotak kasut, lampu meja yang diperbuat daripada kulit manusia, dan yang paling gruesome adalah pakaian yang diperbuat daripada kulit manusia. Banyak lagi sebenarnya. Abang boy tak nak bagi tahu sebab abang boy sendiri pun dah kebang-kebang tekak ni. Tak pasal-pasal muntah je lagi. So bila Ed disoal siasat untuk tahu motif kenapa dia buat semua benda ni, Ed just cakap yang dia rindukan ibu dia. Dia buat pakaian kulit wanita tu adalah untuk menjadi ibu dia sendiri. Dia akan mengenakan suit tu dan berpakaian dalam baju ibunya dan berfantasi yang ibu dia masih hidup. Dia katakan telah mendapat semua mayat-mayat ini daripada kubur-kubur berdekatan. Masa perbicaraan,
Bukti-bukti yang dilampirkan adalah terlalu tak masuk akal, sehinggakan hakim mendapati Ed tak bersalah atas alasan kurang syuman dan Ed dihantar ke ward tahanan pesakit mental dan di sanalah Ed menghabiskan sisa hidupnya. Freddy Krueger adalah watak antagonis dalam siri Nightmare on Elm Street franchise. Freddy adalah satu lagi karya ulung daripada Wes Craven. Dia adalah seorang pembunuh bersiri yang membunuh kanak-kanak di area Elm Street. Apabila aktiviti jenayah beliau diketahui, penduduk setempat mengambil keputusan untuk membalas dendam dengan membakar Freddy hidup-hidup di dalam rumahnya. Sebelum Freddy mati, dia berjanji untuk membalas dendam kepada anak-anak penduduk yang membunuhnya. Dan selepas tu, kanak-kanak yang tinggal di area Elm Street mengalami mimpi ngeri sehinggakan mereka takut untuk tidur. Tak lama kemudian, satu persatu kanak-kanak ni mati dalam tidur. Sure, korang fikir, takkanlah mati dalam mimpi diinspirasikan daripada kisah benar kan? Benda ni macam biasa sangat kita dengar, mati dalam mimpi, mati dalam tidur. Tetapi macam mana pula kalau Abang Boy cakap mati dalam tidur ni terjadi kepada satu bangsa pada suatu ketika dalam masa beberapa tahun je? Korang percaya tak? Pada tahun 1975 hingga 79 adalah era kebangkitan Parti Komunis di Cambodia. Dunia telah menyaksikan negara Cambodia diperintah dengan kejam oleh Khmer Rouge yang diketuai oleh Pol Pot. Dia memerintah negara dengan pemerintahan kuku besi dan bertanggungjawab akan kematian seramai 2 juta rakyat Cambodia. Mereka diseksa di kem-kem tahanan di seluruh Cambodia. Mereka yang mati telah ditanam di dalam kubur besar-besaran dan sehingga ke hari ini ramai lagi mayat yang masih belum ditemui. Pada mereka yang bernasib baik, mereka telah diselamatkan oleh pihak US dan diberi perlindungan di negara Amerika Syarikat. Akan tetapi ramai di antara mereka ni yang mengalami nasib yang buruk. Keluar daripada mulut buaya masuk ke mulut singa, ke mulut harimau, ke mulut naga. Entah. Yang penting masuk mulut binatang ke binatang lain lah, senang cerita. Pada tahun 1970-an hingga ke 80-an, rata-rata pelarian daripada Cambodia yang selamat sampai dan menetap di US didapati mati dalam keadaan yang mencurigakan. Dorang mati dalam tidur, guys. Semua yang mati ni adalah di kalangan pelarian lelaki. Benda ni terlalu ramai sehinggakan pakar memberi nama penyakit ni sebagai Asian Death Syndrome. Kes pertama yang dilaporkan terjadi di kamp pelarian Cambodia. Pasukan perubatan mendapat laporan yang seorang lelaki mengalami sawan ketika sedang tidur. Apabila pasukan perubatan sampai, mereka cuba mengejutkan mangsa tetapi tak berupaya. Dorang cek jantung dan sebagainya dan mendapati jantung mamat ni berdegup dengan sangat-sangat laju. Dan mamat ni menjerit-jerit semasa tengah tidur. Semua yang berada dekat situ pening, tak tahu nak buat apa. Dan setelah beberapa minit, lelaki tersebut meninggal dunia di hadapan mata mereka sendiri. Lepas tu, kes seperti ni banyak gila berlaku. Rata-rata mereka yang mengalami sindrom ni adalah di antara 20-an hingga 30-an dan langsung tak mempunyai masalah kesihatan. Kalau setakat 10 orang tu mungkinlah boleh dikatakan kebetulan ataupun dah nak sampai ajal. Masalahnya sekarang beratus beratus lelaki pelarian dilaporkan mati dalam tidur. Benda ni sampaikan menjadi fenomena pada suatu ketika dahulu sehinggakan pakar perubatan pening gila. Mereka hanya dapat tahu yang punca kematian adalah degupan jantung yang tak bertenang. Tapi apa punca jantung jadi macam tu, diorang masih tak tahu. Diorang pening. Semua test telah dijalankan. Ujian darah, ujian air kencing, ujian sel, diletakkan under mikroskop tetapi masih tak tahu punca misteri ni. Ada beberapa teori yang dicadangkan oleh pakar dan di antaranya adalah lelaki-lelaki ni telah didedahkan dengan bahan kimia sebelum mereka berpindah ke kem tahanan di US. Ada juga berpendapat yang lelaki ni semua mengalami PTSD. Pengalaman mereka di Cambodia terlalu gruesome dan menakutkan sehingga terbawa ke dalam mimpi. Tetapi soalan dia sekarang adalah, kenapa lelaki je kena? Kenapa tak kena kat perempuan? Macam-macamlah teori yang dikeluarkan oleh pakar-pakar mengenai pasal sindrom ni dan rata-ratanya tak ada bukti kukuh. So, Asian Death Syndrome ni dianggap belum terungkai sehingga ke hari ni. Tetapi lah kan, kalau korang perasan, kalau kita mimpi kita terkencing, selalunya tilam akan basah kan? Hei, bahaya mimpi ni, bahaya. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome and stay creepy. Assalamualaikum.